Hello rakan-rakan dan teman-teman sekalian. Selamat kembali ke channel RR Malaysia. Hari ini topik kita adalah layanilah Tuhan dengan hidupmu. Sebab sesiapa yang ingin menyelamatkan hidupnya, dia akan kehilangan hidupnya. Tetapi sesiapa yang kehilangan hidupnya kerana aku, dia akan diselamatkan. Ayat ini diambil pada Lukas 9 ayat 24. Seorang lelaki menasihati anaknya yang merupakan seorang umat Kristian agar tidak menjadi terlalu aktif untuk Yesus Kristus. Dia bimbang anaknya itu akan kehilangan nyawanya kerana melayani Yesus Kristus dan memberitakan Injil. Namun anaknya menjawab, "Ayah, saya hanya melakukan apa yang Yesus suruh saya lakukan. Saya melayani dia dengan segenap hidup saya." Lelaki itu berasa tersinggung dan berkata dengan tajam, "Kamu melakukan apa yang Yesus suruh kamu lakukan? Sebab itulah dia telah mati muda, iaitu pada umur 33. Mereka telah membunuh dia." Seperti lelaki itu, ada ramai lagi orang yang tidak memahami tujuan Kristus atau mengerti makna kehidupan. Ia bukannya mengenai berapa lama kamu hidup. Ia adalah tentang kehidupan yang kamu jalani. Hakikatnya, bagi orang seperti itu, mereka sebenarnya bukan mahu hidup berpanjangan atau menginginkan orang yang mereka kasihi hidup lama. Sekiranya hal tersebut adalah keinginan mereka, Tuhan sudah pun menjanjikan kehidupan yang kekal kepada mereka. Masalah yang sebenarnya adalah mereka takut akan kematian. Selagi ketakutan akan kematian menguasai seseorang, orang itu tidak akan dapat hidup dengan potensi-potensinya yang sebenar. Dia tidak boleh memenuhi panggilan dalam hidup. Dia akan mengatakan dan melakukan sesuatu yang dia tidak percaya, dan dia berbuat demikian hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Tetapi, kita telah baca dalam ayat Injil pembukaan kita bahawa sesiapa yang ingin menyelamatkan hidupnya, dia akan kehilangan hidupnya. Hiduplah untuk Kristus tanpa bersyarat. Kamu patut dapat mengatakan, "Tidak kira apa yang terjadi, aku berdiri untuk Yesus Kristus dan kerajaan-Nya. Aku akan memberitakan Injil tidak kira apapun." Ingatlah apa yang dia katakan dalam Lukas 10 ayat 19, "Lihatlah, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk memijak ular dan kalajengking dan atas segala kuasa musuh, dan tidak ada apa-apa pun dapat mencederakan kamu. Ketika kamu pergi memberitakan Injil, terutamanya pada zaman akhir ini, jangan takut, kerana Tuhan sendiri adalah benteng pertahananmu." Bahkan sekarang, kata-kata yang dia pernah ucapkan kepada Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 10, dia sedang mengucapkan kata-kata yang serupa itu kepada kamu. "Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menyerangmu untuk menyakiti engkau, kerana aku mempunyai banyak orang di kota ini." Baiklah saudara-saudari, bersama-sama saya kita untuk membuat pengakuan. Aku hidup dalam alam kehidupan di mana maut tidak mempunyai kuasa. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Walau bagaimanapun aku hidup, tetapi bukan aku yang hidup, namun Kristus yang hidup dalam diriku. Dan hidup yang kujalani sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Kajian tambahan kita pada hari ini ialah dalam Yesaya 41 ayat 10, Amsal 29 ayat 25 dan 2 Timotius 1 ayat 7. Sekian daripada saya. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya.
Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.